bersama kita dan para peserta serta beliau. Pastinya semua sudah berpuas hati dengan perbincangan yang dijalankan. Benar tidak, Tuan? Itulah untuk mereka lancar tadi perbincangan mereka tadi saya nampak. Baiklah, tanpa berlengah-lengah lagi, izinkan kami menjemput kumpulan pertama tidak mengikut urutan, iaitu kumpulan Samia Utama. Silakan minta 4 waktu ke pentas untuk mempersembahkan. Bagi setiap wakil, silakan berikan nama, sekolah dan juga kumpulan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuddin. Nama penuh saya Muhammad Izzuddin bin Ismail. Saya daripada pakaian ni tak pelan. Saya daripada Maktab Rendah Ijud. Apa khabar semua? Saya Nazul. Saya dari Maktab Rendah Masjid. Dan saya pula Nurul Sina Rehana daripada Madrasah Al-Irsyad Al-Islami. Sebagaimana kita sudah mendapat satu topik, iaitu topiknya apakah harapan kerja berkenaan adab dan kesantunan untuk masa hadapan. Justru izinkan kumpulan kita Samia Utama untuk memberikan bisa topik ini. Terima kasih. Okey. Definisi. Apakah itu kesantunan dan adab? Kesantunan itu ialah cara yang baik dan sopan. Adab pula etika ataupun cara seseorang berkelakuan dalam sesuatu situasi tertentu. Harapan kami bagi tahap seseorang individu, kira-kira saya kah, Zul kah, Ustazah Ibu kah, ataupun teman saya daripada Maktab Sabah. Okey, setiap individu akan menjadi lebih tanggungjawab. Itulah harapan kami. Kerana kenapa? Ini kerana belia pada zaman ini tidaklah bertanggungjawab. Ambil benda semua remeh-temeh saja. Justru kita berharap agar belia pada masa hadapan itu lebih bertanggungjawab, sedar dan prihatin tentang tingkah laku mereka di tempat awam. Kenapa saya letakkan di tempat awam? Kerana mata saya ni observant. Kerana saya selalu nampak belia-belia kadang-kadang ketawa terbahak-bahak. Justru itulah saya berharap agar belia ini dapat
prihatin akan posisi mereka ataupun berada di tempat awal ini. Hujan yang seterusnya, beliau terus mengamalkan sikap bersopan santun antara satu sama lain, tidak kira tempat dan masa. Ya, kerana saya pun juga seperti apa Izril sangat observer dia, saya juga lihat kita semua di dalam bas, di dalam MRT, kita selalu berbual satu sama lain. Itu okey lah ya, kita selalu berbual sama sama lain. Tapi bila kita berbual, kita tidak prihatin dengan apa yang di sekitar kita lah ya. Ya, kita kena memaafkan dia cakap dan kita tidak bersopan santun. Yang saya lihat pula, bila kita berbual yang bahasa yang kasar, kalau orang lain yang terdengar macam-macam kat sebelah dia terdengar, habis attack dah terus berhenti. Dan jadi kita berubah. Kemudian akan sudah tidur. Dan lagi satu individu dapat menepis anasa-anasa negatif ketika menggunakan bidang baru. Itu Izril akan diterangkan ya. Okey, kalau kita lihat sekarang di laman sesawang ya, dan juga media sosial, Facebook, Twitter dan sebagainya. Kita dapat lihat bagaimana orang mengatakan yang negatif lah, ataupun kita sedang kata bercakap jahat tentang orang, mengumpat pasal orang. Justru kita berharap agar individu itu dapat menepis segala anasi-anasi, ataupun jikalau dalam teori sains itu menjadi sebuah sekeping apa nama dia? Dalam sains jangan kita filter paper. Jadi filter paper itu dapat menepis yang baik dan yang buruk. Jadi itulah yang dapat menjadikan kita belia lebih baik pada masa hadapan, insya-Allah. Kita sekarang kita akan melihat harapan kami bagi tahap masyarakat pula ya. Masyarakat harus mengambil inisiatif untuk memperbetulkan tingkah laku belia yang kurang sopan. Kita dapat melihat masyarakat di sekolah-sekolah pula. Ya, kita harapkan bahawa guru-guru kita mengambil civic moral dan education, civic moral education, civic dan pendidikan moral ya di sekolah. Tapi kita hanya ini CME ini kita hanya di apa lagi peringkat yang rendah. Ya, di peringkat sekolah rendah. Tapi kita tidak ada CME di peringkat sekolah menengah, di peringkat maktab rendah. Jadi kita mengharapkanlah bahawa supaya guru-guru dapat menunjukkan dan mengajar kami dan menasihati kami tentang adab kita ya. Dan kedua, masyarakat harus mempraktikkan amalan bersamaan di antara jiran. Dan kita boleh lihat sekarang bagaimana jiran-jiran kita sekarang ramai yang tinggal di flat HDB ya. Dan justru saya lihat bagaimana sekarang jiran-jiran ini jarang bersamaan dengan yang lain. Dalam lift kita nampak pun bodoh je, tak tahulah siapa itu. Dan itu yang kita tidak mahu. Kita mahu agar kita dapat bersapa. Jika nampak jiran, hai, good morning, atau jika jiran itu bukanlah lain ataupun selamat pagi jika itu lain. Justru ini dapat menjadikan masyarakat Singapura ini sebuah masyarakat yang baik, yang bersatu padu. Justru menjadikan Singapura sebuah negara yang lebih harmoni, insya-Allah. Dan masyarakat masyarakat harus lebih bersikap peka dan sensitif terhadap kaum yang berbeza. Memandangkan kita semua adalah daripada masyarakat Melayu, kita harus ada adab dan kita harus ada hormat saling menghormati dengan budaya atau kaum yang berbeza. Ya, justru kita mesti kena jagalah percakapan kita. Kalau kita cakap yang bukan
bukan pasal kaum-kaum yang lain macam kita nampak Cina. Tadi saya kata lah. Dari nanti Islam memang hati yang akan terbuka. Justru ini yang membuatkan satu sensitif dan nanti akan menyebabkan pergaduhan yang tidak kita ingini di Singapura. Ya, seperti yang Zul telah katakan itu, kita berharap CME, Pendidikan Sidik dan Moral, akan diteruskan di pendidikan tinggi ke peringkat menengah ataupun junior college, maktab rendah ataupun institusi yang tinggi lah. Justru dapat menjadikan seseorang itu lebih civilized, lebih bertamadun dalam adabnya dan etikanya. Pada tahap pendidikan anjurkan lebih banyak tentang kemasyarakatan agar belia dapat sentiasa mempelajari nilai-nilai mulia. Ibu bapa dan masyarakat harus menjalankan tanggungjawab bagi memupuk nilai-nilai mulia di kalangan remaja. Kerana dari kecil lagi mereka harus memupuk nilai-nilai mulia ini ke anak mereka. Sebenarnya apa yang dia maksudkan ialah ibu bapa ini sekarang haruslah memupuk nilai-nilai murni di kalangan pelajar, di kalangan remaja. Kerana kenapa? Kerana sekarang ini dunia ini semakin globalisasi, efek globalisasi itu justru ibu bapa itu semakin lama semakin sibuk menunaikan pekerjaan mereka. Justru mereka tidak dapat, mereka tidak ada masa untuk meluangkan bersama remaja itu. Justru remaja itu akan berasa terbiar. Apa-apa pun yang beliau lakukan, sama ada yang baik, sama ada yang buruk, tidak dapat dilihat oleh ibu bapa mereka. Mana tahu jikalau apa yang mereka buat itu ialah satu yang kurang sopan dan jahat. Justru saya berharap agar ibu bapa dapat meluangkan banyak masa, dapat lebih bertanggungjawab dalam memupuk nilai-nilai murni dalam mendidik, mengajar remaja-remaja kita di masa hadapan. Kedua, ibu bapa harus menunjukkan contoh yang baik terhadap anak-anak mereka. Jikalau contoh-contoh yang baik ini tidak ada, justru macam mana anak dapat jadi baik? Ibu bapa inilah yang contoh yang paling terbaik. Kerana ada peribahasa apa? Bapa murid anak didik. Begitu ya. Ya, ketiga pula kami berharap hubungan kekeluargaan yang dahulunya rendah dapat dieratkan semula, seperti yang teori atau seperti yang telah saya terangkan ini. Okey, justru inilah sudah sampainya penyampaian kita tentang topik hari ini. Justru sebelum kami mengakhiri kita punya penyampaian, Kita sangkapkan itu. Ya. Kita baru buat lagi. Sudah tugas. Mak Minah sibuk memasak bubur. Memasak bubur sambil berdiri. Moga anda sekalian terhibur. Moga panjang umur berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan itu semua, satu pembuka persembahan yang menarik akan ditenangkan. Selamat datang lagi. Di sebalik gurau canda mereka semua, harap-harap apa yang nasihat yang mereka ada semua kita ikutlah, supaya bersama kita menjadi seorang insan yang lebih baik. Betul tak Sheila? Betul.
Dan kini kami ingin menjemput kumpulan tari suara pula untuk memberikan penyampaian mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilyas. Saya dari Madrasah Aisyah Islamiyah. Nama saya Hairul Ikhwan dari Maktab Rendah Tebnis. Nama saya Nazir daripada Maktab Rendah Tebnis. Assalamualaikum, nama saya Sofina Fazul dan saya daripada Maktab Rendah Katolik. Sila berikan nama dan juga sekolah anda. Selamat datang sekarang saya Syekh Ali Sahabat Islam. Selamat tengah hari, nama saya Aidil Hakim dari Madrasah Tanjung Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aini Jafar dari Madrasah Aisyah Islamiyah. Nama saya Hakim di Maktab Rendah Seranggun Junior. Soalan kita adalah apakah strategi-strategi yang boleh dilakukan untuk mengekalkan adab dan kesantunan di kalangan belia? Tiga aspek: individu atau keluarga, masyarakat, pemerintah atau sekolah. Strategi yang pertama yang kita akan ajukan dan kita akan tunjukkan kepada anda ialah pertama ialah individu, iaitu pertama kali poin pertama ialah mengambil bahagian dalam kursus-kursus yang mempertingkatkan budi-budi kita seperti kursus memperbaiki akhlak dan rohani kita. Dan kedua ialah memilih film-film muzik dan lain-lain lagi. Contohnya kalau kita siapa tu tak ada cerita gangster. Apa tahu kan tu? Okey semua. Macam nak buat dengan keluarga kita. Kalau boleh kalau kita kena pilih, kita kena pilih film-film yang baik untuk supaya untuk menjadi tauladan kita. Dan kalau bagi pelajar muzik pula, siapa peminat Eminem? Siapa peminat? Okey, kalau tak peminat pun siapa nak tengok lirik Eminem? Atau mendengar? Okey. Kalau anda perhatikan muzik-muzik daripada contohnya Eminem, kita akan mendapati
kita akan mendapati bahawa dalam lirik-lirik tersebut ada mengandungi unsur-unsur memakai hamun. Dengan itu kalau kita nyanyi lagu dulu dengan sendiri kita makin so, jadi tidak baik kita lah. Dan daripada filem-filem itu kalau kita tengok filem KL Gangsters di penggunaan bahasa Melayu dah tak bagus juga. Bahasa macam gini. Saya ingat lagi dia punya skrip. Lu kencing lah apa kita macam lah. Betul tak? Okey kan? Kalau gitu kalau daripada penggunaan bahasa tak baik dan keadaan kesantunan dalam jati diri manusia pun tak baik. Jadi ialah kita kena jadi penghulunya kita harus memilih filem-filem dan muzik yang baik kerana filem dan muzik ini adalah faktor utama yang mempengaruhi diri kita sendiri. Dari situ justru ibu bapa harus memantau pergaulan anak serta kerana ibu bapa itu ialah contoh guru bagi anak-anak dan merupakan contoh yang baik. Saya ingat mengingati untuk berbicara dengan cepat kerana ibu bapa itu ialah sumber kita mengutip contoh-contoh dari mereka dan akhir sekali ibu bapa itu harus menghantar anak-anak dekat bimbingan agama kerana semua agama itu mengajar contoh tauladan yang baik, mengajar disiplin diri. Jadi sebab itulah ibu bapa harus menghantar anak-anak dekat bimbingan supaya anak-anak menjadi insan yang mulia di hadapan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, mengenai masyarakat pula. Kemudian kalau kita lihat yang pada slide yang pertama tadi, di layar yang pertama ada mengatakan mengenai 3 aspek utama, iaitu individu dan keluarga, masyarakat dan juga yang terakhir adalah pemerintah. Tapi kalau kita lihat dengan betul, kita boleh lihat bahawasanya dalam individu itu dalam keluarga dan dalam keluarga itu adalah masyarakat. Dan dengan ini jelaslah untuk menunjukkan bahawasanya pemerintah haruslah memupuk masyarakat supaya masyarakat itu menjadi masyarakat yang baik. Okay. Masyarakat kita boleh tekankan mengenai hiburan dan media sosial dan juga badan-badan sosial. Mengenai hiburan kita boleh contoh mengenai video, lagu, TV, gambar dan selebriti. Selebriti. Kalau kita cakap pasal selebriti, ambil lah Hadi Mirza. Ramai peminat kan, Hadi Mirza handsome, Hadi Mirza aku. Tapi kalau kita lihat Hadi Mirza dia menjadi idola kita. Tapi kalau kita lihat Hadi Mirza sebagai bagus ini. Tapi kalau misal kata Hadi Mirza tu sebenarnya dia memaki hamun, misal kata bukan sebenarnya, misal kata dia memaki hamun, dia menunjukkan contoh-contoh yang baik. Dengan sendirinya dia telah mempengaruhi para peminat dia supaya untuk dengan secara tidak langsungnya para peminat dia nanti akan ikut dia punya cara. Faham? So, apa yang saya nak tekankan adalah selebriti pun sebenarnya memberikan peranan penting. Dan selain itu juga daripada radio DJ boleh macam adakan satu rancangan untuk discuss mengenai bagaimana untuk mengekalkan budaya-budaya Melayu. Ya, seperti mana yang kita tahu semua, budaya Melayu kian pupus di kalangan para belia. Orang belia, jadi masyarakat Melayu yang belia kan, yang Melayu ramai dah tak minat dengan budaya Melayu semua macam dia mau tu dengan budaya barat. Lagu pula seperti yang ada yang kawan saya ada katakan bahawa dengan ada lagu-lagu yang kurang, yang tak patut kita sebagai belia dengar, nanti dengan sendirinya kita akan ikut-ikut dan menjadi motu negatif. Media sosial seperti Facebook, Twitter dan sebagainya. Facebook dan Twitter adalah sebenarnya dari individu itu sendiri. Kalau individu itu sendiri dapat menjaga batas-batas dia, contohnya apabila seseorang itu tengah bergaduh ataupun tengah mempunyai tengah marah dan sebagainya, kalau seseorang itu dapat menjaga batasnya, dapat menjaga emosinya, pastinya dia dapat mengekalkan budaya, mengekalkan adab-adab sebagai seorang bangsa Melayu. Faham? Best. Sebagai pula buang nasihat yang mana kita boleh disoalkan
khabar boleh bincangkan mengenai budaya-budaya Melayu, ada bagaimana ingin menarik perhatian belia mengenai yang bahasa Melayu ni semua. Okay. Badan-badan sosial, kakak rasa ni apa? Badan-badan sosial. Badan-badan sosial memainkan peranan yang besar dalam mengadakan kempen, bengkel, perkhidmatan dan sebagainya. Contoh bagi badan-badan sosial adalah masjid-masjid tempatan, Perdana Mendaki dan lain-lain lagi. Okay. Badan-badan sosial ini haruslah dapat menarik minat remaja-remaja hingga kan mereka ingin tahu dan ingin pergi ke aktiviti-aktiviti yang mereka adakan. Mereka juga haruslah menarik perhatian dan menarik minat ramai hingga kan jika mereka tidak dapat pergi ke aktiviti-aktiviti ini, mereka akan rasa terpuja untuk memberi dana kepada badan-badan sosial ini. Okay, lagi satu yang saya rasa terlupa nak di-type kat sini ialah keterampilan dan imej diri. Oleh kerana globalisasi, remaja-remaja sekarang terikut-ikut dengan adat-adat barat dan trend terkini ialah memakai baju pendek dan sebagainya yang tidak sopan. Oleh itu, jika kita boleh menukar prinsip remaja-remaja ini, kita boleh mengubah kemahuan mereka dan trend mereka. Oleh itu, mereka boleh memakai baju dan memakai baju yang lebih sopan dan juga beradab lebih sopan. Okay, pemerintah atau sekolah strategi yang saya lakukan ialah untuk membuat dalaman web tentang adab dan kesantunan dan letak dalaman itu dalam dalaman sekolah. Sekolah boleh menghantar murid-muridnya di kursus etika sosial dan sopan santun. Kerana ini akan memberi mereka ilmu tentang adab dan kesantunan. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan sebuah kumpulan Facebook dan membuat sebuah kempen di sekolah. Kempen itu kita hendak memberi kempen sebagai strategi kerana kempen boleh mereka boleh lebih aktif tentang adab dan kesantunan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada nominasinya. Nampaknya Cik Abang kita dari Badan Sahabat Kandung itu benar-benar minat dengan Cik Abang Gangster. Namun pengajaran yang penting dapat kita pelajari adalah kita harus pandai memisahkan antara yang baik dan yang buruk. Jadi di sini kami dapat melihat bagaimana media massa mampu untuk memberi satu kesan kepada pembentukan identiti kita. Dan oleh itu seperti mana yang dikatakan oleh penceramah kita tadi, Encik Nazrin Haji Safari, apabila kita berada di dalam sosial itu, haraplah kita menjaga etika kita ketika bersosial. Dan seterusnya, kumpulan ketiga, kami menjemput kumpulan Mirasi. Mirasi itu tak boleh lagi, belum boleh lagi. Mirasi maaf. Okay, baiklah, kami ingin menjemput kumpulan Merah Mahawangsa untuk
berikan nama dan juga sekolah anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adawian daripada Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah. Nama saya Siti Aisyah daripada Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah. Nama saya Muhammad Syahid daripada Maktab Radang Malaysian. Nama saya Zainal daripada Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah. Nama saya Farid dari Maktab Radang Al-Islamiyah. Saya akan menggunakan pembentaran tentang perbincangan kami, iaitu tentang adakah adab masih lagi penting dalam dunia hari ini. Apakah arti adab? Adab itu adalah tingkah laku serta tutur kata yang halus, iaitu sopan, budi bahasa, budi pekerti yang halus dan kesopanan. Kesantunan pula bermakna perihal santun, kesopanan, kehalusan, budi bahasa atau budi pekerti, baik dalam bahasa lisan ataupun tulisan. Kepentingan adab dan kesantunan. Adab yang baik akan membentuk masyarakat yang harmoni. Adab yang buruk akan mempecah-pecahkan keadaan. Jadi kita harus beradab sesama sendiri supaya kita dapat mengelakkan pertengkaran antara penghuni. Adab dan kesantunan boleh dibahagikan kepada pelbagai aspek. Tiga di antara yang penting bagi kumpulan kita adalah adab pertuturan, adab tingkah laku dan juga adab berpakaian. Apakah adab itu? Adab itu penting kerana dia merupakan identiti diri sendiri. Dengan jika seseorang itu beradab, semua orang akan selesa untuk bergaul dan ini akan membuatkan orang itu mempunyai dikenali sebagai seorang yang beradab. Jadi orang lebih suka dia. Itu adalah orang Melayu terkenal dengan kesatuan dan kita akan hilang identiti diri jika kita tidak beradab baik. Seperti mana yang telah dikemukakan oleh pencerama tadi, apabila ditanya kepada masyarakat asing apakah yang mereka tahu tentang orang Melayu, yang pertama sekali mereka tahu adalah orang Melayu ini selalu dikaitkan dengan tata susila dan kesantunan. Jadi apabila orang Melayu telah hilang adab kesantunan, maka dengan cara tidak langsungnya orang bangsa Melayu tersebut telah hilang identiti bangsa lah. Sebab orang Melayu memang sangat terkenal dengan adab dan kesantunan. Yang ketiga, ia juga penting kerana beliau pada masa kini akan membangunkan negara pada masa akan datang. Hanya dengan adab dan kesantunan negara akan menjadi aman, seperti mana yang telah dikemukakan oleh Aisyah, bahawa adab dapat mengekalkan keharmonian kaum dan terutama sekali Singapura sebagai sebuah negara yang majmuk, kita amat memerlukan keharmonian kaum supaya dia dapat dan negara kita jika kita ingin negara kita sentiasa maju. Jadi adab dalam pergaulan antara kaum juga amat penting kerana ia akan menyifatkan masa depan negara kita. Yang keempat, adab itu juga akan membentuk persepsi orang lain dalam diri kita. Ini adalah serupa dengan poin yang pertama. Yang terakhir adalah setiap individu merupakan simbol untuk keluarganya dan masyarakatnya. Sebagai contoh, jika kita tidak beradab dengan di sekolah, sebagai contoh, guru-guru akan mula menganggap bahawa kita tidak diberi pendidikan di rumah. Mereka akan menganggap bahawa ibu bapa kita juga tidak pernah mengajar kita tentang adab dan kesusilaan. Begitu juga jika kita pergi ke luar negeri, mereka jika mereka tahu bahawa kita rakyat Singapura dan kita melakukan perkara yang kurang adab, orang akan mula memulakan persepsi bahawa rakyat Singapura semuanya sama. Mereka adalah orang-orang yang tidak beradab. Assalamualaikum. Saya akan berbual tentang implikasinya kita tidak menunjukkan adab yang baik dalam masyarakat kita.
Okey, pertama sekali, jika kita tidak beradab baik, masyarakat akan menghadapi kesukaran untuk mencari pekerjaan. Okey, sebagai contoh, jika seseorang itu hendak pergi ke sebuah temubuga untuk sesuatu pekerjaan, beliau harus menunjukkan adab yang baik supaya majikannya akan dapat menerimanya sebagai seorang pekerja dan dapat memberikan kepercayaan yang terbaik kepadanya supaya semua kerja akan dapat dilakukan yang baik. Kedua, ia sukar untuk menyesuaikan diri dalam acara-acara yang formal. Sebagai contoh, jika seseorang itu adabnya tidak menunjukkan adab yang baik dan dia masuk ke sebuah majlis keramaian yang formal, berpakaian kemas dan sebagainya, dan sebagai contoh dia masuk ke dalam majlis itu, dia bertutur dengan bahasa yang kasar, tidak mempunyai pakaian dan seragam yang bersih dan formal. Orang akan memandangnya seperti beliau ini tidak bertata susila langsung, dan beliau akan dipandang rendah oleh orang lain. Yang terakhir sekali, dia adalah provokatif. Dia boleh mencetuskan kegaduhan. Sebagai contoh, di antara kaum, jika kita tidak menunjukkan adab yang baik terhadap kaum yang lain, mereka akan menjadi marah terhadap kita. Mereka tidak akan dapat merasakan bahawa mereka dilayan yang baik oleh kaum yang lain. Jadi ini yang dapat mencetuskan kegaduhan seperti yang di mana yang telah berlaku pada bidang sejarah kita, itu pada tahun 1994, di mana terdapat kerusuhan kaum antara umat Islam dan juga Cina di Singapura disebabkan disebabkan mereka tidak mempunyai persamaan antara satu sama lain. Itu adalah satu indikasi yang amat signifikan. Tentang keseluruhannya, adab dan kesantunan itu penting kerana yang menjaga keharmonian sesama manusia, membentuk masyarakat yang nyaman, menghindar kemungkinan untuk manusia berdekat, harus menghormati jiran supaya masyarakat tidak akan mempunyai sebarang masalah, dan tingkah laku kita mencerminkan budaya atau bangsa seseorang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada kumpulan Lorong Bangsa ya. Dan di sini kami dapat melihat bagaimana adab merupakan satu tiang jati diri kita. Jikalau satu runtuh, semua akan runtuh ya. Dan adab itu juga penting kerana tanpa jika kita tidak beradab, ia mampu membawa perpecahan dalam masyarakat. Oleh itu secara tidak langsung adab dan kesantunan akan menjejas pelbagai aspek kehidupan kita. Dan seterusnya kami ingin menjemput kumpulan terakhir bagi semua yang sudah mengikuti. Kami ingin menjemput sekali lagi kumpulan pengambil suara.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kumpulan para biswara, kami diberi soalan berikut. Apakah cabaran-cabaran yang dihadapi oleh belia dalam mengekalkan adab dan kesantunan? Baiklah, fakta yang pertama, suka dilaksanakan kerana terlalu ramai orang yang biadab sekarang. Baiklah, saya ingin mengetengahkan tentang fakta pertuturan atau percakapan. Ramai generasi muda sekarang, khususnya generasi Melayu sekarang, menggunakan bahasa Melayu yang bercampur, kira-kira bahasa Cina ataupun bahasa Inggeris. Mereka akan bercampur adukkan dengan bahasa Melayu. Justru mereka akan membuatkan bahasa Melayu pupus dan mereka akan kurang menggunakan bahasa Melayu. Saya di sini bukan hendak mengetengahkan tentang bahasa, tapi kesantunannya. Apabila seseorang itu menggunakan bahasa bercampur, mereka akan menggunakan ataupun mereka akan menyapa kawan mereka dengan memakai he ataupun yo. Sedangkan bahasa Melayu kita memulakan pembicaraan dengan Assalamualaikum ataupun apa khabar. Justru itu, di manakah kesantunan Melayu yang boleh didapati di antara pertuturan di antara Melayu sekarang, dan juga Melayu sekarang, antara Melayu dan Melayu mereka akan tetap berbual bercampur aduk, sedangkan mereka sendiri bahasa Melayu. Kenapa tidak menggunakan bahasa Melayu asli, menggunakan struktur ayat yang penting dan yang betul, dan bangga dengan bahasa Melayu. Dan kedua, saya ingin mengetengahkan tentang pakaian dan juga tentang kesantunan. Baiklah, saya ingin bercakap tentang kebaya. Dahulu kebaya digabungkan dengan kain. Sekarang kebayanya sekecil-kecil ayam yang memakainya sebesar-besar umat. Menunjukkan gara-gara yang ditunjukkan. Jadi di mana letak kesantunannya orang lain, kerana orang lain kaya dengan adab dan juga kesantunan. Jika mereka memakai itu, mereka seolah-olah menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain bahawa Melayu sekarang dah lebih menunjukkan apa yang tertunjuk, dan mereka mengatakan seolah bercakap ataupun menunjukkan kepada bangsa lain bahawa kita tidak beradab lagi dan kita tidak mempunyai kesantunan yang sempurna. Jadi salah siapa? Ibu bapa, masyarakat, kawan-kawan, ataupun sekolah. Terima kasih. Poin kedua ya, kerana banyaknya tekanan dari rekan-rekan sebaya, baik itu di sekolah, persekitaran rumah ataupun tempat-tempat lainnya. Tekanan-tekanan inilah yang mencegah beliau-beliau untuk berperilaku dan berbudaya sopan, kerana mereka takut akan diejek guna atau dikatakan tidak cool. Sebagian orang memang menganggap beberapa perilaku sopan sebagai sesuatu yang sudah ketinggalan zaman. Contohnya, contoh yang paling banyak ya berbual dengan rekan sebaya menggunakan bahasa bangsa. Keadaan-keadaan seperti inilah yang seringkali membuat malu para belia-belia untuk berperilaku sopan. Baiklah, poin saya ialah pengaruh dari media yang menunjukkan perangai orang-orang yang tidak beradab. Untuk saya akan memberikan beberapa contoh. Siri-siri seperti Anak Metropolitan menunjukkan remaja menggunakan pakaian yang kurang senonoh, seperti skirt yang pendek dan sebagainya. Dan juga KL Gangster yang ramai antara kamu sudah tahu, perwatakan dalam cerita ini menunjukkan perwatakan yang ganas, dan percakapan mereka juga kasar dan ada juga maki hamun. Dan remaja-remaja yang menonton siri-siri
Facebook boleh mengakibatkan pergaulan bebas di kalangan remaja terutama, dan untuk siapa sahaja, dan ini mungkin mendedahkan mereka kepada pengaruhan negatif. Tetapi pada pandangan saya, dan mungkin ramai antara kamu juga akan rasa sama, saya rasa bidang masa bukan sahaja sesuatu yang negatif, kerana saya rasakan bahawa dengan bidang masa, akhlak-akhlak yang mulia juga dapat disebarkan. Sebagai contoh, keharmonian kaum boleh disebarkan dengan bidang masa, dan juga silaturahim boleh dieratkan dengan media masa. Sebagai contoh, cerita atau drama seperti Tetangga di Surga. Itu adalah poin saya. Terima kasih. Poin yang keempat pula ialah kurang penekanan dan pendidikan sejak kecil lagi. Saya percaya bahawa ibu bapa memainkan peranan yang amat penting dalam pendidikan seorang anak itu. Sebagai contoh, dari segi pemakaian pula, sejak kecil lagi ibu bapa suka memakaikan anak mereka singlet dan juga pakaian yang agak kurang tidak sopan, dan ini boleh menjejaskan seseorang anak itu dari segi penekanan dan pendidikan sejak kecil lagi. Tambahan pula, apa yang telah diajar sejak kecil lagi itu akan dibawa oleh seorang anak itu apabila mereka membesar, dan juga sukar bagi mereka untuk menukar apa yang sudah diajarnya sejak kecil lagi. Jadi saya percaya bahawa penekanan dan pendidikan sejak kecil lagi itu adalah penting. Terima kasih. Terima kasih dan ucapkan kepada kumpulan para pesuara. Jadi dengan timbulnya perkara-perkara negatif ini, adakah kisah ni orang Melayu berkelakuan sedemikian? Siapa yang makan nangka, dia yang rasa kesedihan, rasa ketahilan. Jadi itu kita harus membuktikan kepada bangsa-bangsa lain bahawa kita sebagai golongan Melayu harus adalah golongan yang beradab. Oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada keempat-empat kumpulan yang nampaknya topik hari ini dibincangkan dengan lebih mendalam oleh para pelajar. Baiklah, kini kami ingin menjemput Dr. Abbas untuk memberi ulasan bagi seminar hari ini. Dipersilakan Dr. Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menghormati yang panjang sangat bahawa sesi perbincangan seminar ini nampaknya begitu berhasil, sebab boleh dikatakan bahawa 4 kemahiran itu digunakan untuk perbincangan. Kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran mempersembahkan idea-idea, dan kemahiran berfikir. Yang paling penting sekali kemahiran berfikir, kami berbincang bersama. Dan satu yang perbaikan dilakukan di beberapa sekolah yang bersama-sama memikirkan modul-modul yang ada benar-benar dengan pengertian sopan santun, strateginya, cabaran, dan juga kepentingannya. Perbincangan yang dipersembahkan tadi itu betul menarik sekali. Saya tertarik dengan segala persembahan itu. Kita tidak memilih satu yang baik, satu yang kurang baik. Hanya kita tahu bahawa orang yang pandai berdrama, anda menyampaikan dengan cara drama, mereka tak sambutan itu baik sekali. Tapi yang paling penting sekali adalah prosesnya, proses perbincangan. Kita berkumpul untuk berbincang dan menyampaikan idea-idea penting yang ada kaitan dengan sopan santun. Yang saya rasa kamu berjaya mempersembahkannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Dr. Abbas. Baiklah, kini kami ingin menjemput Cikgu Rozimah Rashid untuk memberikan sijil penyertaan serta cemahati bagi guru setiap sekolah. Setiap sekolah yang perlu mengharapkan seorang wakil pelajar sahaja. Wakil yang menerima cemahati itu akan memberikannya kepada guru sekolah mereka sebagai tanda terima kasih. Namun sebelum itu, kami ingin meminta maaf kerana dua kelas sekolah tidak akan menerima cemahati pada hari ini disebabkan masalah teknikal. Kami akan menghantar dua cemahati ini pada kedua sekolah tersebut. Pertama sekali kami ingin menjemput Madrasah Al-Syekh Al-Islam dan Kesempatan. Seterusnya dari Madrasah Al-Sabah Al-Ahmadiyah. Bapak Benda Anderson. Bapak Benda Ketlis. Bapak Benda Zul. Bapak Benda Zul. Bapak Benda Tanya. Bapak Benda Serius. Bapak Benda Tefinis. Bapak Benda Nasir. Bapak Benda Yusuf. Bapak Benda Surendur. Bapak Benda Kebangsaan. Madrasah Wak Tanjung Al-Islamiyah.
Terima kasih kepada semua. Kami berharap agar sesi ini pada kali ini telah membawa manfaat kepada kami semua. Sebelum itu kami ingin menunjukkan sebuah video klip khas buat anda semua. Kita dah sikit. Sebutan seminar dia ini anda boleh menyusuri di laman youtube.com/dpjc.mni. Yang baik dijadikan pengalaman, yang buruk dijadikan pedoman. Ambil patinya, buangkan hasil. Betul Bu Sheila. Baiklah tanpa tak ada apa-apa lagi, izinkan kami menutup acara ini. Cuaca gelap semakin redup, masakan boleh menjadi geram. Budi bahasa amalan hidup, baru kekal dihormati orang. Bunga seroja di atas parang, jatuh ditimpa buah perangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua akan dipohonkan. Pohon gerangan tempat bertemu, kiranya rasa siapa darah. Baliklah Tuhan membawa ilmu, hilanglah bangsa, bangunkan negara. Di atas dahan buah beruntung buah, melihat besar dipergi. Salam perpisahan untuk semua, nilai masa untuk sesuatu lagi. Sekian wassalam. Kami ingin satu waktu dari setiap sekolah untuk tidak siap untuk bertemu ramah.